Salam sejahtera, saya Ivy Justi, nomor metrik BE201103333 akan membentangkan bahagian pengenalan. Pertama sekali, kita harus tahu apakah itu budaya. Budaya merupakan suatu set elemen yang dikatakan sebagai cara hidup sekumpulan manusia yang kompleks. Budaya terdiri daripada kepercayaan, pengetahuan, akhlak, peraturan, adat resam, kesenian, serta tingkah laku. Seterusnya, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri budaya. Yang pertama ialah budaya dipelajari. Hal ini karena budaya tidak terbentuk dengan sendiri secara semula jadi, namun ianya perlu dipelajari. Yang kedua ialah budaya dikongsi. Hal ini karena budaya tidak dapat diiktiraf jika hanya seorang saja yang mengamalkannya. Yang ketiga ialah budaya diwarisi. Budaya diwarisi dari generasi ke generasi sehinggalah ke hari ini. Yang keempat ialah budaya bersifat dinamik. Hal ini karena budaya sentiasa berubah oleh karena perkembangan manusia atau masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ialah budaya berasaskan simbol. Hal ini karena setiap simbol yang ada di dalam satu unsur budaya masyarakat mempunyai maksud yang tersendiri. Seterusnya, budaya juga boleh dibahagikan kepada dua, yaitu yang pertama, budaya material. Budaya material merupakan budaya yang mempunyai sifat fisikal seperti pakaian dan makanan. Yang kedua adalah budaya bukan material. Budaya bukan material merupakan budaya yang tidak mempunyai sifat fisikal seperti ideologi dan falsafah. Bahagian yang seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian, yaitu yang pertama, menerangkan tentang konsep nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Yang kedua ialah membincangkan aspek-aspek perbandingan budaya berhubungan adat resam antara masyarakat Melayu Cina. Dan yang ketiga ialah menerangkan faktor-faktor penyumbang ke arah kesejagatan antara masyarakat Melayu Cina. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian konsep nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Nilai sejagat dibentuk oleh peraturan atau tingkah laku yang tersirat. Nilai sejagat mempunyai nilai ataupun hampir sama. Nilai universal ini wujud adalah dugaan yang tidak terbukti falsafah moral dan juga antropologi budaya. Manakala, strukturalisme Levi-Strauss ialah sebagai sebuah paradigma dalam antropologi yang memudahkan untuk mengungkap fenomena budaya yang terjadi dan diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan termasuk seni dan juga budaya. Teori strukturalisme Levi-Strauss juga dipandang sebagai salah satu penelitian di mana ianya akan menekankan pada kajian hubungan di antara unsur pembangunan karya sastra yang saling berkaitan. Strukturalisme Levi-Strauss ini juga dikatakan bahawa sangat terkait rapat dengan masalah antropologi budaya di mana ianya digunakan untuk memahami, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kebudayaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nadira binti Naim. Saya akan membentangkan tentang nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Dalam konsep nilai-nilai sejagat menjelaskan bahawa nilai universal merupakan subjek kajian, etika, moral dan falsafah. Sehubungan dengan itu, strukturalisme Levi-Strauss diinspirasikan dari pemikiran tokoh linguistik yang sama aliran dengan Saussure. Seterusnya, konsep budaya merupakan sistem komunikasi yang kompleks dan telah menyediakan rangka umum dalam bidang antropologi struktural. Seterusnya, strukturalisme Levi-Strauss menumpukan kepada 3 perkara iaitu yang pertama, antropologi sosial, hubungan dan keakraban. Yang kedua, kognisi dan proses mental manusia. Yang ketiga, aspek struktur metodologi. Menurut Leach 1976, struktur yang dinyatakan oleh Levi-Strauss tidak bersifat konkret, yaitu luaran, tetapi ia bersifat kognitif, yang mana ia bermaksud dalaman.
Setiap budaya seperti adat istiadat, organisasi sosial dalam sesebuah budaya terhasil daripada struktur dalaman yang wujud dalam minda manusia. Hal ini kerana budaya adalah satu sistem komunikasi yang berasaskan simbol-simbol. Jelaslah bahawa strukturalisme meletakkan pemikiran yang rasional dalam posisi penting dan memberikan impak yang tinggi dalam kehidupan sosial. Dapat disimpulkan, teori pemikiran Lévi-Strauss lebih mengarah kepada bahasa dan budaya. Lévi-Strauss juga beranggapan bahawa bahasa dapat mengetahui erti makna yang terdapat pada suatu budaya. Saya Nurul Aminah dan saya akan meneruskan dengan persamaan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Apa yang kita boleh lihat, isu perkauman di Malaysia mungkin disebabkan oleh perbezaan yang sering dilihat. Bagaimana pula dengan persamaannya? Jadi, mari kita lihat persamaan dalam perbandingan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Persamaan yang saya akan ulaskan ialah persamaan dari segi adat kelahiran. Dalam adat kelahiran, ia melibatkan beberapa fasa iaitu mengandung, bersalin serta fasa selepas bersalin. Kedua-dua kaum tidak alpa dalam mengekalkan tradisi adat kelahiran sejak turun-temurun. Dalam fasa mengandung, kedua-dua kaum mengekalkan pantang larang yang seakan-akan sama yang perlu diikuti oleh ibu mengandung. Kedua-dua kaum Melayu dan Cina mempunyai pantang larang yang sama iaitu tidak boleh mandi lewat malam, makan makanan yang bernutrisi dengan tujuan yang sama iaitu untuk menghindari dari berlaku perkara yang tidak diingini seperti keguguran dan kematian bayi. Dalam persamaan yang seterusnya, kita boleh lihat dari segi adat cukur rambut. Bagi kaum Melayu, ia dikenali dengan adat cukur jambul. Ia dilakukan dalam tempoh 7 hari selepas bersalin kerana agama Islam amat menggalakkan amalan cukur rambut. Kenduri akikah dan doa selamat akan diadakan. Bagi kaum Cina pula, acara cukur rambut akan diadakan kerana mereka menganggap bahawa rambut bayi yang pertama selepas kelahiran ialah bersifat sementara. Rambut dalam kaum Cina dianggap sebagai satu pengiktirafan lahirnya orang baru di dalam masyarakat mereka. Persamaan yang terakhir iaitu dalam adat kelahiran. Dalam adat kelahiran ialah fasa selepas kelahiran. Dalam fasa ini, kedua-dua kaum akan menjalani proses berpantang. Ia bertujuan untuk menyembuhkan semula badan si ibu yang bersalin. Bagi kaum Melayu, jika si ibu telah melanggar pantang mereka akan mengalami bentan dan kaum Cina bimbang akan masuk angin dalam badan si ibu. Walaupun terdapat sedikit perbezaan hari iaitu kaum Melayu akan berpantang selama 44 hari manakala kaum Cina akan berpantang selama 40 hari, namun tujuan mereka masih sama iaitu untuk memastikan tubuh badan seorang ibu kekal sihat dan mereka mendapat kesihatan yang baik. Oleh itu, jelaslah bahawa adat kelahiran dalam kaum Melayu dan Cina mempunyai persamaan yang sama dan masih dikekalkan sehingga kini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan tentang persamaan yang kedua iaitu dalam adat perkahwinan. Persamaan dari segi adat perkahwinan juga antara paling menonjol bagi persamaan masyarakat Melayu dan Cina. Kedua-dua bangsa ini mempunyai adat merisik, bertunang dan bersanding yang mempunyai persamaan yang ketara. Bagi adat merisik kaum Melayu, adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk mengetahui gadis yang dihajati itu masih belum berpunya. Lazimnya, adat ini akan dijalankan oleh saudara mara terdekat pihak lelaki seperti bapa dan ibu saudara. Wakil lelaki akan memberikan sebentuk cincin sebagai tanda pertunangan dan akan menentukan tarikh melangsungkan pertunangan. Bagi kaum Cina pula, adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mementingkan pangkat keturunan. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa. Bahagian masyarakat Cina gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dengan disertai saudara mara lain. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat lagi mengeratkan hubungan antara kedua belah pihak. Jelaslah
adat merisik kedua-dua bangsa ini mempunyai persamaan dalam perbincangan umum tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan. Seterusnya, persamaan dari adat meminang dan bertunang. Bagi masyarakat Melayu, selepas perbincangan diadakan, majlis pertunangan akan dilangsungkan dan barangan hantar pula akan disediakan. Barang hantaran tersebut adalah seperti sirih junjung sebagai bingkisan utama, sebentuk cincin beserta hantaran lain. Kaum Cina pula akan mengadakan hari pertunangan berdasarkan kalender Cina dan ianya hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran pasangan tersebut. Hikmat tukang tilik digunakan untuk menetapkan tarikh kerana mereka percaya jika majlis diadakan pada waktu yang tidak tepat, perkahwinan itu akan mengalami kegagalan. Upacara bertukar cincin juga dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Masyarakat Cina juga akan memberikan hantaran dan mas kahwin. Hantaran yang pula adalah sebentuk cincin salinan pakaian dan wang tunai. Dalam masyarakat Cina, semakin besar mas kahwin yang diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki. Persamaan ini jelas ketara dalam menetapkan mas kahwin dan memberikan hantaran. Ianya penting untuk pengantin membuat persediaan bagi melangsungkan perkahwinan. Terakhir, persamaan dalam bersanding. Setelah upacara pernikahan dilakukan, akad nikah merupakan satu acara utama bagi masyarakat Melayu. Akad nikah ini bukanlah suatu adat, tetapi merupakan tuntutan wajib untuk kesahihan sesuatu perkahwinan. Setelah itu, upacara bersanding akan dilakukan. Tujuan adat ini adalah untuk memperkenalkan kepada orang ramai pengantin yang bergelar Raja Sehari. Bagi masyarakat Cina, perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau sesuatu tempoh yang telah ditetapkan. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin menggunakan pakaian sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan dan diiringi oleh pengiring masing-masing. Upacara minum teh sangat penting dan masih diamalkan. Adat ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin, terutamanya si isteri, di dalam keluarga si suami. Tidak seperti gaya barat yang lebih terbuka dan bebas. Dari sisi perkahwinan, masyarakat Melayu dan Cina masih mengamalkan satu pendekatan untuk memupuk semangat perhubungan kekeluargaan dan saling kasih sayang. Perbezaan adat kelahiran bagi etnik Melayu dan Cina yang merangkumi 3 peringkat iaitu sewaktu mengandung, sewaktu bersalin atau sebelum kelahiran dan selepas kelahiran. Peringkat pertama iaitu semasa mengandung. Masyarakat Melayu mengamalkan adat kirim perut atau manditian, iaitu kandungan berusia lingkungan 7 atau 8 bulan akan melakukan upacara untuk membuang sesuatu unsur jahat. Bagi etnik Cina pula, ia berbeza dengan etnik Melayu. Semasa mengandung, suami tidak perlu menjaga isteri kerana ia adalah tugas ibu mertua. Peringkat kedua adalah semasa bersalin ataupun sebelum kelahiran. Bagi masyarakat Melayu, semasa bersalin dan menyambut kelahiran bayi, mereka melakukan pemotongan tali pusat dengan menggunakan sebilu buluh dan dialas di atas sekeping wang perak RM1 atau cincin emas. Setelah itu, bagi sesi membelah mulut, iaitu upacara ini dilakukan dengan mengecap mulut bayi dengan air madu atau kurma ataupun celupan air pinang bercampur emas. Bagi masyarakat Cina pula, sebelum kelahiran, wanita yang mengandung tidak boleh melakukan perkara yang dilarang seperti memaku, berkata kesat atau menganiaya haiwan dan tidak dibenarkan berfikir tentang masalah dan dilarang untuk mengosok di bahagian perut dengan kerap dan tidak boleh memakan buah yang tajam seperti buah nanas dan mangga. Peringkat yang terakhir iaitu selepas kelahiran, masyarakat Melayu mempunyai sesi adat tanggal, pusat atau naik buai. Bayi akan ditidurkan di samping ibu dan tidak boleh dibuaikan kerana sebelum pusat tanggal. Upacara tersebut dilakukan pada hari Khamis atau Jumaat. Setelah itu, sesi cukur rambut atau potong jambul. Ia dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Sesi bertungku akan dilakukan pada tempoh wanita berpantang dan mereka akan diberi makan ubat-ubat tradisi. Bagi masyarakat Cina, wanita berpantang dilarang melakukan pekerjaan berat dan mereka akan mengadakan majlis kenduri apabila bayi berumur sebulan. Di majlis tersebut terdapat kuih khas yang berbentuk bulat yang diberikan kepada saudara mara dan mereka mengadakan sesi cukur rambut untuk penumbuhan rambut baru bayi kerana mereka percaya bahawa rambut bayi selepas lahir hanya bersifat sementara. Dan adat terakhir iaitu pemberian nama. Pemberian nama hendaklah mempunyai 3 perkataan menggunakan nama keluarga di awal perkataan dan nama adik-beradik atau saudara mara di perkataan kedua. Dan bahagian perkataan ketiga hendaklah menggunakan nama panggilan sendiri serta nama hendaklah mempunyai unsur yin dan makna kekayaan dan kesejahteraan.
Saya Dayang Siti Nur Nadsatu Nadia binti Muslim, BP 201102335 akan menerangkan berkaitan dengan perbezaan adat perkawinan dan adat kematian bagi kaum Melayu dan Cina. Bagi adat perkawinan, perbezaan dapat dilihat di mana dalam adat meminang, kedua belah bakal pengantin akan berbincang bersama ahli keluarga mengenai tarikh yang bersesuaian untuk melangsungkan majlis perkawinan. Tarikh berlangsungnya perkawinan ialah hasil persetujuan daripada kedua belah pihak pengantin. Manakala, bagi kaum Cina pula, bakal pengantin perempuan akan menyerahkan sekeping kertas merah atau yen seng yang tertulis namanya, umur dan tarikh lahir kepada tukang tilik untuk perhitungan hari perkawinan yang sesuai. Bagi adat kematian pula, kaum Melayu akan meletakkan jenazah di ruang tengah rumah dan dibaringkan serta jenazah akan ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan menggunakan sehelai kain. Jenazah akan dimandikan dengan tertib dan cermat serta dibersihkan dengan kapur beras sejajar dengan tuntutan agama Islam. Sesudah itu, jenazah akan dikafankan menggunakan kain putih. Kaum Cina pula, mayat akan dibersihkan, disolek dan disapukan menggunakan minyak wangi agar kelihatan cantik dan tenteram. Seterusnya kami akan membentangkan berkaitan dengan faktor-faktor penyumbang ke arah kesejagatan antara masyarakat Melayu dan Cina. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya mengenai faktor-faktor penyumbang kesejagatan. Faktor seterusnya adalah nilai toleransi. Toleransi adalah sifat bertolak ansur antara satu sama lain. Toleransi antara kaum Melayu dan Cina menyebabkan negara kita aman dan harmoni. Nilai toleransi ini mengelakkan berlakunya peristiwa buruk seperti peristiwa 13 Mei. Tambahan pula, disebabkan nilai toleransi wujud dalam masyarakat Melayu dan Cina, perpaduan kaum dapat dicapai. Malahan kehadiran nilai toleransi dalam diri juga menyebabkan pembangunan yang mantap kerana tidak berlaku rusuhan atau perkara-perkara yang menjejaskan ekonomi dan keharmonian negara. Di samping itu, amalan toleransi yang telah diterapkan dalam diri menyebabkan kita semua dapat menjalin hubungan persaudaraan dengan kaum-kaum lain. Sekaligus ia menambah pengetahuan kita mengenai adat istiadat, budaya dan perayaan kaum mereka. Dengan mengetahui perkara itu, kita dapat mengelakkan untuk bercakap perkara yang sensitif mengenai kaum. Faktor penyumbang seterusnya adalah penerapan nilai warisan dan budaya. Dapat kita lihat yang negara kita diami aman dan damai dan perkara ini menunjukkan yang masyarakat antara Melayu dan Cina dapat menerima perbezaan adat dan budaya kaum lain. Terdapat satu kelompok masyarakat yang telah menerima dan menerapkan budaya Melayu dalam kehidupan mereka dan kumpulan masyarakat tersebut digelai Cina Peranakan. Walaupun mereka menerima dan mengamalkan budaya Melayu, mereka hanya menerapkan dari aspek material sahaja, manakala aspek bukan material mereka kekalkan. Perkara ini berlaku kerana masyarakat Cina Peranakan melalui proses asimilasi. Aspek material mereka terapkan adalah dari segi pemakaian dan makanan, manakala bukan material adalah kepercayaan agama, falsafah dan bahasa mereka. Namun, terdapat juga masyarakat yang telah memeluk Islam dan bahasa mereka digelar bahasa Melayu Baba yang berbeza daripada bahasa Melayu baku kerana ada pinjaman daripada bahasa Cina Hokkien. Faktor yang seterusnya ialah meraihkan perayaan bersama-sama. Masyarakat Malaysia yang multinasional telah memperkayakan kepelbagaian adat, kebudayaan dan juga adat resam. Kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu sebagai rakyat asal rantau ini. Kebudayaan Melayu itu sendiri berasaskan ajaran Islam yang mengutamakan nilai-nilai seperti sopan santun. Perayaan setiap kaum berperanan untuk membentuk perpaduan. Rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Dalam keadaan ini, ibu bapa sangat memainkan peranan penting seperti menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan menghadiri perayaan kaum lain juga dapat memperkenalkan kita kepada budaya mereka. Kerana setiap perayaan yang dirayakan akan mengikut tema pakaian tertentu seperti masyarakat Melayu menggunakan baju Melayu bagi lelaki, baju kurung bagi wanita dan makanan seperti ketupat dan rendang adalah menu utama. Berbeza pula dengan kaum Cina yang mana wanita telah memperagakan baju cheongsam berwarna merah hati, kemudiannya mereka tidak lengkap jika tidak ada makan besar bersama keluarga.
Jelaslah bahawa kesederhanaan dan sikap tolak ansur telah mendasari kerukunan kehidupan setiap kaum di Malaysia. Faktor yang terakhir ialah mengelakkan perkara yang mencetuskan provokasi. Isu sensitif dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia memerlukan pendekatan yang lebih holistik lagi untuk dibangunkan agar dapat mewujudkan keharmonian antara agama dan juga kaum. Seharusnya apabila diberikan hak untuk bersuara, setiap pihak perlu menghormati antara satu sama lain. Setiap pihak perlulah berlapang dada dalam menangani sesuatu isu kerana jika masing-masing pihak berkeras dengan pandangan sendiri, jurang perbezaan akan makin melebar dan meluas. Kesannya, perpaduan antara pihak-pihak makin sukar untuk direalisasikan. Contohnya, dalam isu yang melibatkan pakaian seorang wanita Muslim ataupun aurat dan juga perilaku menyimpang yang dilarang oleh agama, ini merupakan isu yang melibatkan urusan orang Islam. Justru itu, orang bukan Islam tidak wajar untuk mencampurinya. Isu sensitif ini dapat ditangani jika setiap pihak bersatu hati tanpa mengambil kira kepercayaan agama, perbezaan kaum dan juga gender yang mana boleh membawa kita untuk kembali kepada asas pembentukan perlembagaan negara dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iza Syifa dan saya akan membentangkan rumusan perbandingan budaya antara masyarakat Melayu Cina. Secara keseluruhannya, komponen budaya dicirikan oleh etnik dan agama, dengan pengalaman dan pemahaman terhadap segala konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian mampu melahirkan masyarakat yang memahami antara satu sama lain. Perbezaan dan persamaan antara kaum Melayu dan kaum Cina ini membuatkan Malaysia menjadi negara yang amat unik. Selain itu juga, perbezaan yang ketara juga tidak seharusnya menjadi batu penghalang bagi mencapai kesejakatan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Nilai-nilai sejagat perlulah diaplikasi dan diterapkan dalam diri setiap individu serta masyarakat tanpa mengira usia, budaya dan bangsa bagi mewujudkan kesejahteraan negara. Hal ini adalah demikian bagi merealisasikan hasrat negara dalam menjadi sebuah negara yang maju dan harmoni. Seterusnya, rakyat Malaysia juga perlulah mempunyai sikap hormat menghormati sesama kaum jika kita ingin lebih mempelajari sesebuah kaum. Bak kata berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dan bekerja keras serta saling bantu-membantu antara satu sama lain agar hasrat menjadi sebuah negara dikenali dan dihormati di mata dunia menjadi suatu kenyataan dan bukan sekadar angan-angan semata-mata. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.